Ini adalah agenda yang meruntuhkan tiang-tiang agama. Wa qallat fuqahaukum, tapi yang faqih agama, yang tahu disiplin agama, yang dapat membezakan yang benar dan yang salah, qallat, kurang. Kerana mungkin orang ni kita bagi sama rata lah, no, kita adik-beradik, dia buat keputusan untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kita berjumpa lagi dalam program Bersama Sinar Harian. Dan pada petang ini saya berbesar hati kerana tetamu saya adalah tokoh yang sangat istimewa, iaitu Sahibul Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, yang juga dikenal sebagai Dr. Mazhar. Dan beliau adalah Mufti Negeri Perlis. Datuk, saya mengucapkan selamat datang dan dapat bersama-sama saya pada petang ini. Terima kasih, Tuan. Saya nak mulakan perbincangan kita petang ini. Saya tahu banyak sekali muncul untuk membincangkan isu yang ada relevannya dengan umat Islam, ya, dari pelbagai hal. Ya. Tak banyak sebenarnya mufti yang mengambil sikap sedemikian. Ya. Kenapa, Datuk? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih. Ini satu kebanggaan saya juga dapat bersama dengan Tan Sri Johan yang merupakan tokoh besar bagi saya dalam negara ini. Soal kenapa yang lain itu saya tidak pasti kerana setiap orang mungkin mempunyai keuzuran yang tersendiri. Tetapi seperti mana kita tahu bahawasanya setiap kita meyakini tugasan yang mesti dilakukan. Kita bukan sahaja boleh wajib berusaha menjadi orang yang baik, tetapi kita juga mesti berusaha mengajak masyarakat kita untuk ke arah yang baik. Jadi mungkin setiap orang dengan alasan mereka, tapi itu adalah alasan saya. Datuk juga diberikan label lah sebagai orang yang sangat sederhana, ya, dan kemudian dianggap progresif. Ya. Apakah Datuk senang dengan label yang macam itu? Label ni kadang-kadang tengok market dia. Mungkin dalam golongan yang progresif dia nak label progresif, orang yang konservatif nak label konservatif. Tetapi saya merujuk kepada apakah yang dikatakan sederhana tu. Konsep keseluruhannya saya suka kesederhanaan, moderate. Dan saya menerima idea progresif dan tetapi saya rasa kita tetaplah masa yang sama, bukan rasa keyakinan saya memegang akar kepada asas-asas penting agama. Apa pandangan Datuk tentang peranan mufti hari inilah dalam zaman moden, dalam era sekarang ni? Sebab kita tahu bahawa secara tradisionalnya pemahaman orang tentang tugas mufti ini sebagai pentadbir pada peringkat negeri, menjalankan kerja-kerja yang diamanahkan ada kaitannya dengan agama dan sebagainya. Tapi apa yang Datuk rasa peranan yang patut dimainkan oleh mufti pada masa sekarang? Perkataan mufti ialah maksud orang yang mengeluarkan fatwa. Scholars yang dahulu tidak bekerja dengan kerajaan dan seumpamanya, mereka mengeluarkan fatwa. Mereka sebenarnya mufti pada dalam keadaan itu. Cumanya dalam konteks pentadbiran negara Islam dan negara kita juga, mufti ini merujuk kepada orang yang dilantik secara rasmi untuk mengeluarkan fatwa. Bukan berarti yang lain itu tidak fatwa. Yang lain juga fatwa. Cumanya kita lama, saya rasa dalam satu tempoh, mufti lebih dilihat sebagai membaca doa untuk majlis-majlis rasmi dan kemudian untuk juga menyokong usul-usul kerajaan berhubung dengan agama. Saya rasa hal itu mesti diubah. Mufti mesti menjadi orang yang benar-benar mewakili agama, bukan mewakili pemerintah di dalam mengeluarkan fatwa. Datuk sebutkan mewakili agama, bukan mewakili pemerintah. Ya, kerana pemerintah tidak semestinya sentiasa seiring dengan agama. Tetapi dari segi leadership, keilmuan, kesarjanaan dan sebagainya, macam mana, Dok? Maksudnya mufti sepatutnya adalah orang yang bukan sahaja dilantik oleh pemerintah, tetapi diyakini di sudut kesarjanaannya, bahawasanya apa yang dikeluarkan mempunyai asas-asas pegangannya. Bukan dia kata kerana kerajaan demikian maka kita perlu fatwa yang begitu. Kita tidak boleh begitu. Kita dalam dunia Islam hakikatnya
penghormatan fatwa dalam sepanjang sejarah lebih banyak diberi pada mufti-mufti yang tidak rasmi. Disebabkan kerana mereka merasakan lebih freedom, lebih kebebasan untuk mengeluarkan fatwa. Kemudian kalau melainkan kita tengok beberapa tokoh mufti dalam dunia ini yang dianggap sebagai memperkatakan sesuatu dengan cara yang lebih bebas, hatta menyanggahi kerajaan mereka sendiri, mereka diberikan penghormatan. Apakah ini praktikal dalam konteks misalnya negara kita misalnya, Datuk sebagai mufti mempunyai pandangan itu sendiri berbeza daripada pandangan pemerintah? Kita ada dua dalam negara kita ni. Kita ada satu mufti dalam konteks negara kita dilantik oleh sultan ataupun raja. Dan pemerintah kita, kalau kita lihat pemerintah orang politik dan tidak semestinya dia bersama dengan institusi raja. Di sudut itu mufti lebih selamat sebenarnya jika sekiranya dia mengkritik pemerintah jika dia mahu. Melainkanlah apabila dia merasakan bahawasanya dia tidak berupaya menentang pemerintah. Tetapi saya tidak kisah hal itu adalah sepanjang tempoh saya yang ada. Saya memperkatakan hal-hal yang getir saya rasa pada ketika pemerintah itu berada pada kemuncak kekuatannya. Saya mengkritik pemerintah yang lepas dan apabila saya tak mengkritik pemerintah satu dua yang bertukar ini bukan bererti saya takut dengan pemerintah itu kerana mereka lemah pun kalau saya nak kritik. Tapi perhitungan kita sejauh mana kritikan itu membina ataupun lebih meroboh ataupun merosakkan keadaan yang ada. Itu saja. Dalam situasi politik misalnya dengan kedudukan mana-mana mufti lah kalau untuk memberikan pandangan yang berbeza daripada pandangan pemerintah yang saya maksudkan adalah politik lah. Tidakkah itu menimbulkan kesan yang tersendiri bacaan orang bahawa sebenarnya mufti ini tidak kata orang tu conform lah dengan apa yang diperlukan? Saya sering kali apabila saya mengkritik parti A, dia akan kata masuklah politik kalau berani. Begitu juga apabila parti B telah naik dan parti B akan sokong saya apabila saya mengkritik kerajaan yang tidak sama dengan dia. Apabila dia naik menjadi kerajaan, saya mengkritik dia mengulangi kenyataan yang sama yang dibuat oleh parti yang sebelumnya. Demikian itu sifat pemerintah. Tetapi sifat ilmuwan ialah kalau kita merasai bahawa kita berusaha mewakili keilmuan, kita hendaklah konsisten, iaitu istiqamah, senantiasa memperkatakan di atas asas-asas ilmu, bukan di atas asas-asas pemerintahan. Politik tetap akan wujud, akan ada dan ia berubah daripada satu ke parti satu parti ke satu parti lain, tetapi itu tak dapat dielakkan. Tetapi peranan mufti dalam konteks itu, Datuk, kalau Datuk katakan bahawa yang penting adalah kebenaran, menyatakan walaupun tidak disenangi oleh pemerintah misalnya, ini merupakan tugas yang saya rasa tak banyak orang yang mempunyai keberanian dan keyakinan untuk melakukannya. Ya, kalau kita memikirkan risiko diri kita itu lebih besar daripada risiko rakyat, risiko umat yang mendengar fatwa kita, mungkin kita memilih untuk menyatakan sesuatu yang menyanggahi norma-norma ataupun asas-asas keilmuan ataupun fakta yang benar. Tapi jika kita meletakkan bahawasanya tanggungjawab kita terhadap rakyat lebih besar daripada soal makan minum kita dan kehidupan harian kita bersama dengan keluarga, kita mungkin akan memilih mempertahankan kebenaran. Dalam konteks mana yang Datuk rasakan bahawa kedudukan sebagai mufti boleh menjalankan tugasnya secara berkesan? Apakah melalui khutbahnya, melalui ceramah dan sebagainya? Apa cara yang paling berkesan sekali ataupun melalui tulisan? Mufti dia ada beberapa perkara. Yang pertama, dia kalau bagi negeri yang beraja dan konteks Malaysia, konteks Malaysia, negeri yang beraja, dia boleh menyampaikan nasihat terus kepada raja ataupun sultan. Saya bersyukur juga dalam konteks negeri Perlis, Raja Perlis beritahu saya, cakap saja yang benar, sama ada saya suka ataupun tak. Dia kata mufti telah menunaikan tanggungjawab. Saya yang akan bertanggungjawab dengan Tuhan. Jangan beri fakta yang salah. So saya cuba buat yang itu. Yang kemudiannya ialah yang lain, yang rasmi ialah fatwa. Fatwa yang rasmi. Dia boleh digazetkan menjadi undang-undang. Yang lain pandangan-pandangan mufti yang dikeluarkan dalam surat khabar dan seumpamanya itu sebenarnya dari segi undang-undang ia tidak berkuat kuasa sehingga ia menjadi fatwa yang rasmi. Ini banyak orang bertanya, siapa sebenarnya yang berhak mengeluarkan fatwa, Datuk? Jakim ada pada peringkat kebangsaan ke ataupun mufti pada peringkat negeri ataupun di bawah kuasa raja-raja? Dalam tradisi ilmu, semua orang-orang yang mempunyai keilmuan berhak mengeluarkan fatwa dalam tradisi ilmu. Atau ustaz di kampung pun kalau dia merupakan ahli ilmuan berhak. Tetapi konteks kita ialah fatwa rasmi. Fatwa rasmi tidak boleh dikeluarkan melainkan negeri. Agama dan konteks Malaysia ini, Malaysia ialah hak mutlak raja-raja di sudut pentadbirannya. Maka Jakim tidak mempunyai apa-apa
kuasa dalam mengeluarkan fatwa. Sebab itu sudah tidak ada lagi yang dikatakan Majlis Fatwa Kebangsaan kerana ia telah dibantah oleh Majlis Raja-Raja. Jadi kalau misalnya kata Majlis Fatwa Kebangsaan tak ada, siapa yang mengeluarkan fatwa pada akhirnya? Adakah pada peringkat negeri masing-masing? Negeri-negeri mengeluarkan fatwa. Setiap negeri mengeluarkan fatwa. Kerana fatwa jika dikeluarkan di peringkat kebangsaan, dia tidak ada badan yang menguatkuasakannya. Hanya penguatkuasaan undang-undang berhubung dengan agama berada di peringkat negeri. Sebab itu maka apabila negeri mengeluarkan, dia boleh menguatkuasakan fatwa yang dikeluarkan. Tidakkah itu menimbulkan masalah? Misalnya katalah Perlis mengeluarkan satu fatwa yang mungkin bercanggah dengan Selangor misalnya. Kemungkinan itu boleh berlaku, Datuk? Itu pernah ditimbulkan kan. Maka di peringkat kebangsaan ini dia ada muzakarah, tetapi saya nak menyebut bahawasanya kita senantiasa melihat, kalau kita melihat perbezaan itu satu ancaman. Tapi jika kita melihat perbezaan di dalam agama itu suatu pilihan yang mungkin memberikan ruang dan nafas kepada umat ini, itu mungkin kita akan lihat dia sebagai satu kebaikan. Mengapa kita sentiasa melihat satu pandangan itu satu kebaikan? Ini sebenarnya ada sentimen yang lain, sentimen dominasi golongan agama, bukan dominasi agama. Yang itu mungkin kita akan bincangkan. Dominasi golongan agama. Bukan dominasi agama. Bukan dominasi agama. Golongan agama apabila ia cenderung untuk mendominasikan keadaan, dia menyatakan hanya satu pandangan. Awak jangan ada dua, supaya dia dapat menguasai keadaan. Tapi itu tidak baik sebenarnya dalam tradisi ilmu. Kepelbagaian fatwa ialah suatu jalan keluar. Kita ada 4 mazhab yang paling utama umpamanya. Memberikan banyak ruang dalam Malaysia sendiri, berapa banyak muamalat urusan banking kita yang bukan berdasar kepada satu mazhab. Tidakkah itu menimbulkan kekeliruan pada umat Islam? Ini salah satu daripada perbincangan di kalangan umat Islam ialah selalu banyak fatwa yang keluar. Orang Islam sentiasa menyatakan dia keliru, tapi kita pun tanya dia apa yang dia keliru, dia pun tak tahu. So itu menimbulkan kekeliruan. Kita tak apa yang awak keliru. Kenapa perkataan keliru ni selalu timbul di dalam dia timbul apabila agama je keliru. Kita kata apa yang dia keliru. Kerana sebenarnya kita kadang-kadang telah diberikan satu dogma dalam pemikiran kita bahawasanya kita orang dalam agama ni tidak boleh berbeza. Bila kita berbeza, kita keliru. Sebenarnya yang patut ditanamkan, kita boleh mempunyai pandangan yang berbagai-bagai, tetapi kita tahu bagaimana menguruskan perbezaan kita. Itu patut ditanam di dalam tradisi keilmuan. Apakah benar orang mengatakan bahawa sekarang ni pintu ijtihad itu, perbincangan itu sudah tutup-tutup, menyebabkan bahawa kita harus rigid? Tak betul? Pintu ijtihad tidak pernah tertutup, cuma siapa yang nak masuk aja kan. Kalau seorang itu telah, mungkin kita tidak ada mujtahid yang level dia panggil mujtahid mutlak, satu individu yang mampu berijtihad. Tetapi kita mempunyai secara kolektif boleh bermusyarat. Banyak isu-isu yang dahulu tidak ada, kita ada. Sekarang dalam isu COVID umpamanya. Dahulu apabila Perlis kata pada awal kita tutup Jumaat, satu Malaysia kata salah. Tapi akhirnya kita lakukan kerana kita punya hal yang tidak pernah dilalui oleh sebelum itu. Jadi ini semua memerlukan ijtihad secara kolektif. Apa otoriti dalam Islam inilah suatu rujukan kepada pemikiran yang paling tinggi, misalnya kalau ada masalah yang membabitkan soal umat Islam seluruh dunia lah. Siapa yang kita nak refer, Datuk? Misalnya orang sebut katalah nama-nama macam Yusuf Qaradawi lah dan sebagainya. Tapi Datuk sendiri memikirkan kalau misal kata kita perlu merujuk kepada satu otoriti lah, sebab kita tidak macam Kristianiti, dia ada Vatikan dan sebagainya kan. Kita tidak ada satu institusi yang mengawal keseluruhannya. Cuma yang ada adalah mufti ataupun maksudnya tokoh-tokoh ulama yang besar dan sebagainya. Kita dahulunya ada apabila kita ada khalifah. Saya tidaklah kata itu satu-satunya penyelesaian, tapi dahulunya ada khalifah. Maka kita akan ada berpusat. Maksudnya khalifah melantik tokoh-tokoh yang besar untuk memutuskan perkara-perkara yang membabitkan pentadbiran. Cuma sekarang ni apabila tidak ada khalifah, negara-negara mempunyai mufti-mufti ni lah. Tapi sejauh mana ia dapat berperanan? Cuma saya ingin menegaskan ada beberapa hal. Yang pertama, dalam urusan yang membabitkan umat Islam secara keseluruhan ataupun secara di peringkat kehidupan umat bersama, itu memerlukan mungkin fatwa yang agak selaras. Tetapi dalam kehidupan peribadi, hal-hal peribadi, pengamalan antara seorang dengan Tuhannya, fatwa-fatwa itu tidak perlu untuk disamakan antara fatwa A, B dan C, kerana lagi mana ada keluasan, biar ada keluasan. Tapi memutuskan keputusan sama ada kita nak berjihad ataupun kita nak masjid kita nak ditutup atau ini perkara yang membabitkan hal ehwal
masyarakat secara umum. Ini perlu penyelarasan. Okey, satu lagi perkara tentang yang banyak diperkatakan sekarang ni tentang soal perpecahan umat Islam. Kalau mengikut Datuk lah, apa sebenarnya yang menggerakkan orang untuk membincangkan tentang soal perpecahan ini? Datuk, saya tak cakap pasal politik tetapi perpecahan keseluruhannya di kalangan umat Islam. Apa yang kita berpecah? Itu yang kita nak tahu. Adakah umat Islam benar-benar berpecah pada semua bahagian ataupun mereka berpecah dalam perkara-perkara tertentu? Dalam negara kita umpamanya mungkin kita berpecah apa? Perpecahan ini ada beberapa bahagian, Tan Sri. Pertama ialah perpecahan yang memang berpecah, nampak kita dalam politik dia berpecah, tapi keluar daripada medan politik kita tidak berpecah. Mungkin di pentas politik kita berpecah. Kedua adalah perpecahan yang tidak berlaku tetapi dimomok-momokkan sebagai satu perpecahan. Dalam hal ehwal agama. Tadi saya kembali kepada dominasi golongan agama. Sampai saya juga golongan agama. Apabila saya ingin supaya golongan agama itu saya dapat kuasa yang banyak, saya enggan memberi ruang untuk Tan Sri memberikan pandangan berbeza. Jika Tan Sri memberikan pandangan berbeza, saya menyatakan Tan Sri ingin melakukan perpecahan. Sebenarnya bukan perpecahan. Tan Sri mengurangkan kuasa pengaruh saya. Itu sebenarnya. Dan sebab itu kita kena bezakan bahawasanya kita kena lihat dimensi golongan politik dan golongan agama itu sama. Golongan politik ialah mereka yang ingin menguasai orang lain. Tabiat yang sama ada pada golongan agama. Kalau tidak ada manusia, tidak ada pengikutnya. Maka sebab itu kita lihat kadang-kadang gabungan antara golongan agama dan golongan politik itu sentiasa berlaku. Kadang golongan agama ingin survival kuasa pengaruhnya, maka dia akan membunuh musuh-musuh yang berbeza dengan dia. Hal yang sama yang dilakukan oleh orang politik, membunuh musuh-musuh yang berbeza dengan dia. Sebab itu kita hendaklah apabila memperkatakan tentang soal perbezaan, perpecahan, kita hendaklah menghalusi hal ini. Adakah benar-benar suatu perpecahan atau satu idea yang berbeza yang sebenarnya mungkin membawa kepada kemajuan atau mungkin membawa kepada kemunduran? Kalau kita perhatikan dari segi dalam konteks perpecahan inilah kita lihat tentang krisis di kalangan umat Islam sendiri, masalah yang berlaku dalam negara-negara Islam dan sebagainya menyebabkan negara Islam itu lemah ataupun mundur dan sebagainya. Faktornya adalah kerana perpecahan kononnya di kalangan umat Islam itu sendiri, Datuk. Sebenarnya saya tidak melihat itu. Orang Islam berada di pentas kemuliaan. Kerana apa? Bangsa Arab telah ada syair yang bagus. Ada dahulunya, ada kekuatan kuda yang bagus. Ada juga semangat kabilah yang kuat. Tetapi mereka gagal menempatkan diri mereka di dalam pentas kemuliaan. Sehinggalah datangnya Islam. Jadi kita kena tahu bahawa manusia berada dalam pentas kekuatan atau penguasaan dominasi dia terhadap dunia ini, dia 3 pintu. Yang pertamanya melalui pintu penaklukan. Itu yang dilakukan oleh kuasa-kuasa besar. Dan kita ada pengalaman dengan British. Tapi penaklukan seringkali tidak mengakhirkan penjajah dengan pengaruh yang kuat. Penjajah akan dinyahkan. British yang begitu besar, the sun never set on the British Empire. Tapi akhirnya dibuang daripada negara demi negara. Walaupun British telah meninggalkan kesan-kesan yang bagus dalam pentadbiran. Tapi orang tetap menganggapnya penjajah. Yang kedua ialah kita masuk ke pentas kemuliaan dengan menyebarkan falsafah kehidupan, kepercayaan, budaya seperti mana yang dilakukan oleh ancient Greek philosophy. Yang mana mereka akhirnya falsafah Hellenistic philosophy yang duduk dalam dunia akhirnya menguasai barat. Tapi itu pun akhirnya apabila datang falsafah baru, maka dia akan menguasai falsafah baru menguasai. Apa yang Islam buat? Orang Arab dan orang Islam masuk ke pentas dunia bukan melalui itu. Ia masuk pentas dunia melalui risalah dan dakwah. Tanggungjawab membawa kebaikan kepada manusia, membawa manusia kepada Tuhan dan ajaran syariah yang betul. Itu pintu mereka masuk. Jika sekiranya mereka keluar daripada pintu itu, mereka cuba masuk lagi 2 pintu, mereka gagal. Mereka kena kembali kepada pintu yang sama. Apa kekuatan yang ada pada umat Islam sekarang, Datuk? Umat Islam adalah umat yang besar, iaitu jumlah yang begitu besar. Tetapi kekuatan yang ada kepada umat Islam ialah kekuatan akidahnya yang asal. Sebab itu kita lihat bila berlaku hal-hal seperti Palestin punya isu. Umat Islam kita lihat sentimen mereka bangkit. Tetapi apa kelemahan mereka? Mereka tidak ada leadership yang boleh menyatukan mereka, yang berani membawa mereka untuk pergi ke medan untuk menghadapi cabaran dunia ini. Akidah adalah kekuatan. Persaudaraan kita Islam. Kita ada akidah tapi kekuatan kita tidak ada. Kita persaudaraan Islam adalah kekuatan. Saya lihat orang di Palestin, saya sedih.
Walaupun saya tidak kenal dia. Itu akidah yang berada dalam diri kita tanpa perlu kita tanamkan. Agama menanamkannya, agama menempatkannya. Akidah dan persaudaraan, kekuatan kita. Kelemahan kita tidak ada kepimpinan dan pengurusan. 40 daripada tahun 1948 apabila kerajaan Israel muncul, pihak Palestin telah menghadapi masalah, mereka telah di-displace, mereka menjadi orang pelarian di tempat mereka sendiri dan sebagainya. Ini dah berlanjutan lebih 60 tahun tu. Apa Datuk rasa masalah sebenarnya yang berlaku selain daripada masalah kepimpinan tu? Kita kena akui bahawasanya musuh ataupun sama ada kita nak kategorikan dia musuh ataupun pencabar kita melalui satu pengalaman dalam sejarah menghadapi orang Islam. Dan mereka tahu bahawasanya jika sekiranya orang Islam kembali bersatu melalui kepimpinan yang baik, mereka akan kembali kuat dalam dunia ini. Sebab itu semua agenda kita lihat yang dilakukan oleh hegemoni Barat ialah membunuh tokoh-tokoh kepimpinan ataupun watak-watak pemimpin yang baik. Walaupun mereka berkempen tentang demokrasi yang sebenarnya tidak diberikan pada dunia orang Islam. Maka kita lihat apa yang berlaku di negara-negara Arab. Tidak ada negara Arab yang dapat menguruskan dengan sesama mereka tak dapat uruskan. Ini adalah masalahnya. Sebab tu maka kita gagal untuk ada satu leadership yang terbaik ataupun yang sekurang-kurangnya yang dapat menjadikan hati orang Islam berpaut kepadanya. Walaupun dari segi hasil, dari segi kekayaannya ada. Kita ada kekayaan, tapi kekayaan yang kita tak dapat uruskan dengan baik pergi kepada tangan orang lain. Tapi itu saya sebut Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi dalam bukunya Madza Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin. Dia menyatakan apa yang orang Arab boleh buat jika dia membuat perjanjian dengan Barat. Penanya pun dibuat oleh orang Barat. Harta kertasnya itu daripada Barat. Baju yang dipakai pun daripada Barat. Umpama artinya kita mempunyai hasil tapi kita tidak mampu untuk melakukan produk untuk membangunkan negara kita sendiri. Ia bukan perkara baru. Maksudnya ia bukan itu tabiat kita, sedangkan kita dahulu adalah pengeluar. Tapi ia adalah satu fenomena yang berlaku hati daripada kelemahan. Okey, saya nak lanjutkan lagi apa yang Datuk sebutkan tu. Kita cuba ingat dalam milenium sebelum ini, 1000 tahun yang dulu, umat Islam berada pada mercu kejayaan. Mercu kejayaan ini dalam pelbagai bidang, dalam semua disiplin ilmu, dalam tradisi, inovasi, penciptaan dan sebagainya. Pada waktu itu, Eropah berada dalam dark ages lagi, dalam zaman gelapnya. Dan kemudian milenium yang selepas itu, umat Islam berada dalam kedudukan yang paling lemah, ketinggalan dari segi ilmu, ketinggalan dari segi tradisi, kesarjanaan dan pemikiran. Apa yang berlaku dalam masa itu tu? Yang berlaku ialah mereka keluar daripada pintu yang saya bagi tahu tadi. Pintu yang asalnya mereka masuk untuk menjadi pembawa risalah. Pintu yang mereka masuk asalnya untuk supaya mereka itu menjadi pemimpin kepada umat manusia. Bukan untuk penguasaan, kekuasaan mereka. Islam tidak sama dengan hegemoni kuasa yang lain. Walaupun bangsa Arab ia merupakan bahasa utama dan merupakan bangsa yang utama di dalam membawa risalah itu dan kemudiannya dia tersebar pada dunia ini. Ilmu berkembang begitu luas, meliputi bangsa-bangsa yang lain. Dalam ilmu hadis, Al-Bukharinya, Muslimnya, An-Nasainya, Tirmizi, mereka ini bukan orang Arab. Walaupun Imam Muslim dibincangkan sama ada Arab ataupun tidak. Abu Hanifah merupakan mazhab utama. Mazhab Abu Hanifah adalah mazhab yang utama yang diamalkan oleh kerajaan Osmaniyah. Sebelum itu juga kerajaan Abbasiyah. Itu pengaruh mazhab Abu Hanifah begitu besar. Dia adalah seorang Parsi. Artinya perluasan kuasa Islam ialah bukan soal Arab, tapi soal membangunkan kemanusiaan. Misi membangunkan kemanusiaan sudah tidak ada. Yang ada, saya berfikir kita kena kayakan orang Islam. Kalau orang Islam kaya, mudah-mudahan Islam kuat. Ramai orang berfikir demikian, tapi itu bukan pintu Islam kuat. Pintu Islam kuat ialah orang Islam kalaupun kaya, kalau dia tidak mewakili, kalau dia kaya dia toki judi, kita nak buat apa? Kalau dia kaya dia boleh beli banyak kelab bola dalam dunia ini, dia tidak pernah memikirkan masalah umat dia, kita nak buat apa? Kita mahu ialah satu umat yang memikirkan tentang risalah dan tujuan ia hadir dalam dunia ini. Hanya itu pintu yang mengangkat orang Islam naik. Okey, Datuk. Kalau kita perhatikan apa kelebihan ataupun kekuatan yang memungkinkan empire Islam, bukan saja empirenya, kehebatan kerajaannya, tetapi juga adalah tradisi keilmuan, tradisi kesarjanaan, pemikiran dan sebagainya pada zaman
Abbasiyah pada zaman Muawiyah dan sebagainya, dan kemudian daripada kerajaan Mughal di India, kemudian di Cordoba dan sebagainya. Apa kelebihan mereka ni? Apakah mereka berbuat sesuatu yang berbeza daripada apa yang dilakukan oleh kita pada masa ini? Pertama saya kena jelas bahawasanya kita tidak juga menyatakan kerajaan-kerajaan dahulu semuanya perfect. Ada masalahnya. Daripada Umayyah, Abbasiyah, kemudian kita ada Ayubiyah dan seterusnya, Mamlukiyah, sehingga kepada Osmaniyah dan sehingga kepada di Cordoba yang itu pun perpecahan yang berlaku ketika itu. Tetapi umat itu terdiri pada dua lapis. Satu pemerintah, satu rakyat itu sendiri. Buku-buku sejarah banyak menonjolkan tentang pemerintah. Ini adalah kelemahan buku sejarah. Tapi rakyat yang kuat menyebabkan pemerintah yang corruption kalau berlaku pun rakyatnya tetap kuat. Kita akan melihat sejarah bagaimana ulama-ulama dulu yang bangkit berdiri di hadapan pemerintah yang cukup berkuasa. Dan pemerintah juga akhirnya terpaksa tunduk dengan kehendak rakyat yang mana rakyat itu baik. Tetapi apabila kita hilang hal ini, pemerintahnya masalah, rakyatnya masalah, maka kita hilang kekuatan. Dan saya satu lagi, tradisi keilmuan ialah tradisi, bukan tidak ada kezaliman keilmuan pada zaman dahulu. Ada ulama yang dihukum, ada yang disebat dan seumpamanya. Tetapi umat yang besar telah membangunkan ilmu di dalam mengizinkan perkembangan ilmu itu sendiri. Saya selalu sebut pada sahabat-sahabat bahawasanya lebih toleran sesuatu kerajaan, lebih panjang usianya. Saya ulang, lebih toleran sesuatu kerajaan lebih panjang panjang usianya. Kita boleh lihat. Sebab tu Osmaniyah agak panjang, Abbasiyah agak panjang. Apabila mereka ada ketika mereka toleransinya itu tinggi. Apabila mereka mula menyempit, menghukum golongan sarjana, menyempitkan pemikiran, kerajaan daripada ambang kejatuhan. Ini kita akan lihat pada semua tabiat kerajaan. Kerajaan ini toleransi dalam bidang keilmuan saja atau kesarjanaan ataupun termasuk dalam soal politik tu? Toleransi di dalam soal keilmuan, toleransi juga di dalam soal politik. Sebab itu apabila keras dalam soal politik sendiri, menyebabkan kebangkitan yang lebih besar. Walaupun ia mungkin dalam 3-4 tahun dapat menghalang kebangkitan, tapi menimbulkan dendam yang tidak berkesudahan. Sebab itu pemerintah yang baik dikenang, dengan toleransi yang baik juga dihormati. Apa kekuatan kerajaan-kerajaan ini dan juga kepada pemimpin dan juga pemikir dan sebagainya pada zaman dari segi Abbasiyah, Muawiyah dan sebagainya, termasuklah kekuatan kerajaan Islam di India dan sebagainya. Apa yang Datuk sebutkan tadi, tapi apa agaknya benda yang menjadi teras kekuatan itu? Dia tidak sama, Tan Sri, tapi isunya ialah kerajaan pada satu ketika kadang-kadang dilihat khalifahnya itu bermasalah. Tapi rakyat ketika itu dilihat bagus. Kerana adanya tokoh-tokoh agama ataupun tokoh pimpinan rakyat yang bagus. Kerana kemungkinan ada pimpinan politik yang mungkin dilihat sebagai pemimpin pada satu sudut, tetapi pimpinan rakyat dilihat oleh umat sebagai pemimpin mereka. Jadi ada balance. Sekarang kadang-kadang kita tidak ada balance. Sebab itu kita ada masalah pada zaman kerajaan Abbasiyah, umpamanya Imam Ahmad dihukum. Tetapi orang menghormati kepimpinannya lebih daripada kepimpinan khalifah. Sebab itu elemen yang kuat dan jelas hala tuju rakyat membawa kepada kekuatan kerajaan. Dan juga rakyat juga faham bahawasanya membaiki pemerintah bukan seperti meruntuhkan sesuatu kekuatan. Membaiki pemerintah ialah ke arah menguatkan kerajaan. Pemerintah dikritik tapi tidak ditombangkan sehingga melemahkan pemerintahan. Itu yang dilakukan oleh tradisi. Ini maksudnya teguran yang positif lah. Teguran yang bertujuan untuk mengubah kemungkaran tetapi tidak meruntuhkan pemerintahan. Sebab itu kita lihat para ulama mereka hanya boleh buat begini dalam isyaratnya, membangkitkan semua kekuatan rakyat. Tetapi mereka tidak memilih untuk meruntuhkan kerajaan sekiranya keruntuhan itu membawa kepada lumpuhnya seluruh kekuatan umat. Sebab itu mungkin ramai orang bertanya kenapa imam-imam ini tidak bangkit menentang khalifah yang ada kezaliman, pernah memukul orang ini. Kerana dia mengimbangi antara kebaikan dan kemaslahatan. Tetapi mereka tidak pernah lekang, berdiri, menghadapi pemerintah dan menyatakan suara yang benar tentang tanggungjawab sebenar. Walaupun khalifah itu korup, khalifah itu salah guna kuasa, kritikan mereka jelas, perkataan mereka jelas. Kerana kita mempunyai perbezaan pada zaman ini dan dahulu sedikit, Tan Sri. Dahulu kritikan seringkali menimbulkan tumpah darah.
Kerana tidak ada jalan menumbangkan pemerintah melainkan dengan pedang. Hari ini mungkin kita ada saluran yang lain melalui peti undi. Kan? Tapi hal itu tidak sama. Tapi kita juga mempunyai pengalaman meruntuhkan suatu pemerintahan tidak semudah menukas pakaian. Dan itu memakan kesan besar. Datuk, salah satu daripada kelebihan umat Islam pada zaman kegemilangan Empire Islam yang dulu ialah tradisi ilmunya. Mereka mempelopori semua bidang dari astronomi, sains, matematik dan sebagainya. Dari mana sumber kekuatan itu, Datuk? Ini sumbernya yang tadi, iaitu Siyadatul Ummah. Mereka ingin menjadi pemimpin manusia. Manusia tidak boleh dipimpin. Mereka bukan nak jadi pemimpin di masjid saja untuk jadi imam sembahyang. Mereka ingin memimpin. Mereka ingin memimpin negara. Mereka ingin. Kita ada ancient philosophy. Telah masuk ke dalam dunia Kristian dan telah mengancam Christianity. Telah masuk ke dalam Judaism, telah mengancam Judaism, pemikiran Yahudi. Tetapi apabila ia datang ke dunia Islam, umat Islam bangkit, merumuskan semula pemikiran-pemikiran itu dan menyaringnya. Seketika mungkin pemikiran itu berjaya untuk menggugat perpaduan di kalangan orang Islam, tapi akhirnya umat Islam akhirnya berdiri, menyaring, mengislamisasikan pemikiran-pemikiran itu, pemikiran yang lama, dan demikian tradisi-tradisi ilmu yang lain. Banyak perkara yang bukan daripada Islam pun asalnya. Tetapi bagaimana umat Islam menyaring bahan-bahan ini sehingga mereka menjadi umat yang kuat dan dapat digunakan. Ulama-ulama dahulu kita dengar mereka juga bukan saja menyuruh kita menjadi dalam bidang agama, solat dan haji dan seumpamanya. Suruh mereka menjadi doktor, mereka menjadi pakar, ahli di bidang peperangan, ahli dalam bidang penguasaan. Sehingga mereka menganggap kalau sekiranya kegagalan kita di dalam bidang perubatan merupakan dosa kepada kita semua. Hal-hal ini ditulis oleh ulama dahulu. Dan saya jika akan disentuh hal ini dan sedikit kita akan melihat hal yang sebaliknya sedang berlaku dalam negara kita, iaitu bahawasanya kita akan lebih fokus kepada hal-hal yang berbentuk peribadi dan meninggalkan hal-hal yang akan membangunkan kemasyarakatan ini. Ini argumen yang sangat baik atau hujah yang sangat menarik. Kita menumpukan kata orang, kita hanya menumpukan kepada hal-hal yang dianggap kecil, yang tak penting. Sedangkan kalau kita belajar daripada apa yang berlaku dalam sejarah Islam yang dulu, mereka juga pada waktu itu mereka menterjemah karya-karya daripada orang lain. Maksudnya tradisi itu datang begitu saja, tapi mereka telah melakukan kajian terhadap bahan-bahan yang berlaku sebelum itu. Tetapi bagaimanakah kita nak memastikan bahawa kita boleh replicate atau mengulang kegemilangan satu masa dahulu pada zaman inilah di tengah keadaan umat Islam yang dikatakan sangat lemah itu? Saya kalau Tan Sri tanya hal itu, saya rasa kita tidak ke arah itu. Seketika kita ada zaman pembaharuan daripada dunia yang agak gelap kepada kita golongan agama, dengan kita menghargai peristiwa yang lepas, iaitu sumbangan tokoh-tokoh yang lepas. Tetapi dahulu kita lihat golongan agama banyak tertutup pemikiran mereka. Nak baca surat khabar pun tak boleh, cakap Inggeris dianggap salah, makan dengan chopstick dianggap dosa. Dan kerana itu hal itu pernah berlaku di tempat kita dan di dunia yang lain. Kemudian kita mula pergi, budak perempuan tak boleh pergi belajar. Kita ada golongan reformis seperti Syekh Al-Hadi yang bangkit mengeluar, walaupun buku Hikayat Faridah Hanum itu dianggap agak, tetapi demikian hal-hal itu akhirnya orang Islam melangkah ke depan. Kita boleh lihat mula golongan agama sudah ada standard dia dan mula memperkatakan tentang pembangunan dan seumpamanya. Tapi hari ini jika kita lihat, ini yang saya sebut tadi, dominasi golongan agama sedang mengambil tempat dominasi agama. Maksudnya dengan menggunakan batu loncatan ataupun memijak di atas isu agama, dijadikan dominasi golongan agama itu mengambil tempat isu-isu agama. Maksudnya kita lihat ramai orang berminat agama, tetapi dia lebih berminat pada tokoh agama. Maka dia akan pergi kepada bajunya, selendangnya, jubahnya, bagaimana nak beli barang ustaz itu, jampi ustaz itu, apa yang dia pergi ke situ. Dan kita melihat golongan agama, boleh kata saya menghargai orang yang membuka sekolah agama untuk tujuan kebaikan. Saya tidak menafikan. Tapi saya lihat sekolah agama dibuka dengan begitu banyak. Jakim kata hari itu 1,000 yang tak didaftarkan pada 2-3 tahun. Kalau satu sekolah ada 50 orang, kita ada 50,000.
yang mungkin tidak ada SPM, yang mungkin tidak ada apa, kita melahirkan generasi baru TikTok ini kalau gentri Bekasan, mereka ini semua orang yang berminat agama kelihatannya, tapi mereka ini melalui satu tradisi yang dikatakan agama tetapi bukan tradisi keilmuan yang sepenuhnya. Mereka mula berminat hal-hal serban selendang, hal-hal air tawar, hal-hal air jampi, hal-hal bahan-bahan rambut Nabi ke apa yang didakwai, benda-benda yang tidak wujud, dan kemudian mereka ini kemudian berputar dalam hal itu. Dan ini bukan sedikit jumlahnya. Mungkin mereka tidak ada SPM dan tidak ada apa. Saya tak nafikan ada sekolah yang bagus. Saya bercakap tentang masalah ni. Boleh dilihat di negeri-negeri yang majoriti Melayu. Ustaz yang balik, yang tak bekerja dengan kerajaan, tak dapat bekerja dengan baik, sebahagiannya mereka, bukan semua, mereka mungkin tidak dapat kelulusan yang baik di tempat pengajian mereka dahulu. Mereka buka tahfiz, mereka buka sekolah agama. Dan mereka mengajar 3-4 orang guru, mengajar sekolah agama, 50 orang, 60 orang pelajar. Tidak ada dia 3 orang guru, mungkin dia orang pun tidak lulus biologi, kimia, fizik, sejarah, English, mengajar anak-anak orang Melayu. Ibu bapa di bandar hantar anak-anak, kau mesti jadi baik kerana saya dulu melalui pengalaman yang macam-macam. Saya nak anak saya jadi orang beragama. Melalui proses ini, kemudian kita akan tengok produknya ialah produk meniru ustaz berkenaan. Acuannya ustaz itu bukan pemikiran agama yang keseluruhannya. Ini sedang berlaku. Bukan saja di Malaysia, di Indonesia. Ini sedang berlaku. Dan Tan Sri, kalau panjang umur kita, kita akan melihat end produk ini berada di pasaran kita. Kerana agama ada market, Tan Sri. Kalau saya tak berlulus agama sangat, saya bercakap tentang agama, saya akan ada dengan air ni mungkin Tan Sri minum RM1, tapi saya jampi saya boleh dapat RM20. Seorang artis yang mungkin dahulunya telah, saya tak nafikan ada yang baik, yang dahulunya marketnya mula turun, dia pergi kepada agama. Saya bukan tak kata ada yang memang pergi kepada agama, tapi itu untuk tujuan marketnya, filosofi hidupnya sama, cara hidupnya sama, lagunya sama. Hanya pakai tudung saja dan dia boleh menjual tudung dengan produk tudung, dan kemudian meletakkan beberapa kata-kata agama di media sosialnya, maka jadilah mereka golongan agama. Dan kemudian bergambar dengan beberapa orang ustaz yang, maka jadi ini adalah fenomena akhir, Tan Sri, yang akan memberikan kesan dominasi golongan agama berfikir bagaimana nak menguasai. Saya berfikir ruang saya untuk menguasai supaya lebih luas kekuasaan saya, lebih ramai like saya di media sosial, lebih ramai orang suka bergambar dengan saya, lebih besar pasaran saya. Ia mengambil tempat prinsip-prinsip agama. Jadi kalau hal seperti ini berlaku, tak ada kawalan langsung, Tok? Tak ada kawalan langsung. Bukan soal tidak ada kawalan. Hari ini itu yang dimahukan. Itu yang di market begitu yang mereka mahu. Dan Tan Sri boleh lihat fenomena apabila dikatakan agama, apa prinsip agama yang dia faham. Sebab itu kita mungkin bertanya kenapa kita nampak ramai orang cakap pasal agama di Instagram, rasuah kita sama. Kadar kita ketidaktelusan kita sama. Kadar masalah kita sama. Sebab ini bukan beragama, ini trend dominasi golongan agama. Dan nampaknya mereka ni sampai pada status kata orang selebriti lah, kan? Ya, selebriti. Saya tidak kata salah untuk orang suka dengan agama. Tetapi menjadikan golongan agama itu sebagai center. Bukan agama itu yang sentrik, tapi golongan agama itu. Akhirnya kita lihat seperti mana kelab-kelab bola, ramai orang ada minat MU, ini ada minat Liverpool, ini minat ustaz ni, ini minat ustaz ni, dan lebih kepada produk, bukan lebih kepada branding. Dia lebih branding, kepada branding, bukan lebih kepada holistik pemikiran agama di dalam membangunkan umat, dalam membangunkan politik, dalam membangunkan negara. Dan mungkin sebab itu kita tidak heran kita lihat orang beragama tapi boleh menyokong perasuah, dan juga perasuah juga boleh naik dengan serban di atas pentas, bernasyid, bernyanyi, berselawat dengan ustaz. Dan orang lupa. Padahal orang kata okey. Itu yang mereka mahu. Dan semua kerana mereka kata itulah brand agama yang mereka, bukan agama dalam konsep yang luas tadi. Macam mana nak dibetulkan perkara ni, Datuk? Maksudnya mesti ada sesuatu yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, sebab kita dengan apa yang berlaku, kalau keadaannya trend ini berterusan lah,
Dan produk yang Datuk sebutkan tu, dia katakan dalam masa 10 atau 15 tahun lagi, kita akan dapat melahirkan hanya, kata orang tu, replika daripada orang yang berkepentingan ini. Hari ini, produk tu telah muncul. Kita boleh tengok generasi baru, TikTok apa semua ni, yang mereka ni lulusan, bukan saya salahkan semua lulusan, yang barangkali lulusan daripada trend ni. Apa saja yang ustaznya buat, dia akan kata betul. Walaupun kita beritahu salah, khurafat, superstition, karut-marut, hal seperti itu tidak berlaku dalam agama, membodohkan akal, tetap dia akan diiyakan. Dan ini hal yang telah berlaku. Sebab itu, Tan Sri, sentiasa dalam agama ini memerlukan reform. Memerlukan tokoh-tokoh yang bangun untuk memperkatakan yang benar. Membimbing umat ini. Sebab itu, hal ini mesti dibayar dengan harganya. Tapi jika kita tidak lakukan, kita akan membiarkan umat ni patah balik. Kita ada cukup orang yang boleh menegur perkara seperti ini. Misal kata takkanlah kita nak serah kepada Dr. Mazhar seorang aja bercakap tentang perkara. Saya rasa alhamdulillah mungkin ramai juga sekarang belakang ni bersuara, tapi suaranya tidak begitu cukup. Tapi kita mesti memperkatakan hal ini. Kerana ini soal market. Soal orang semua orang suka. Artis pun kagum dengan ustaz. Kerana ustaz lebih ramai lagi orang bagi. Orang salam dengan artis tak cium tangan. Sulangan ustaz cium tangan. Saya bukan salahkan cium tangan itu. Tapi orang beli nak kereta baru. Kata Hamka dalam bukunya ayahku. Masa tu dia mengkritik mufti. Jadi mufti di tanah Melayu. Pakai baju pisang sesikat. Baju number one dress. Kan. Bekasnya dimakan orang. Kalau nak kahwin, bismillah. Maksudnya demikian kata Hamka. Demikian sehingga menyebabkan masyarakat gagal untuk berfikir apa yang dia beritahu itu benar ataupun salah. Dan mereka menjadi taksub menjadi taksub. Dan hari ini kita mendengar ramai golongan ustaz dan bercakap, jangan persoalkan apa yang diberitahu oleh ustaz. Dan Tuan Guru, dulu mungkin kita mendengar dalam parti politik. Kan? Sekarang ni sudah pergi kepada semua. Semua pihak kata jangan mempersoalkan ustaz. Saya pada 20 tahun yang lepas bangkit menentang perkataan, barang siapa yang banyak bertanya, lemahlah imannya dahulu. Hari ini hal yang sama timbul. Kembali balik hal yang sama manusia memperkatakan. So banyak kerja yang mesti dilakukan. Okey, tu. Saya nak lanjutkan sikit perbincangan kita ni. Sekiranya kita dengarlah ceramah agama setiap hari, baik di TV, di mana di radio, di mana pun di pentas ceramah dan sebagainya. Sepatutnya macam umat Islam di negara ini tak patut buat salah, dan kemudian tak patut rasuah, tak patut salah guna kuasa. Kalau kita dengarlah di airwave tu lah, luar biasa sekali. Semua rancangan. Ada ustaz, bukan ustaz. Semua begitu. Tapi apa masalah sebenarnya yang berlaku dalam? Kita kena buat satu research ataupun kena ada PhD ke apa kan. Apakah konten semua ceramah ni? Kontennya apa? Minta maaf, ada yang baik, saya supaya tidak menzalimi, ada yang ceramah yang baik, tapi banyak yang kontennya mungkin lawak jenaka ustaz, mungkin senda gurau dia, mungkin cerita nikah kahwin yang menarik untuk orang tersenyum, ataupun mungkin berupa petua untuk kita bawa balik, tapi ia tidak mengubah usul kehidupan. Tapi bukankah itu tarikan itu untuk menarik orang? Kalau saya bercakap tentang rasuah, saya bercakap tentang pembangunan negara, saya bercakap tentang kita mesti mengubah cara kita berfikir dan pengurusan keluarga dan seumpamanya. Dan ini mungkin tidak menimbulkan banyak minat daripada orang yang memperkatakan tentang hal-hal yang mencuit hati. Karena ini soal dunia selebriti. Satu lagi, satu atau wahana yang paling penting bagi umat Islam, ialah khutbah jemaat. Maksudnya setiap kali kita solat jemaat tu, kita dimestikan mendengar. Kita malah permulaan yang dikatakan tidak boleh berkata-kata dan sebagainya, maka dan sebagainya. Itu adalah peluang keemasan untuk kita menyampaikan pandangan, kita menyampaikan khutbah dan didengar oleh orang. Bukan selalu kita orang politik cakap orang tak dengar kat bawah tu kan. Tapi ini kesempatan yang luar biasa. Apa pandangan Datuk tentang kualiti khutbah pada keseluruhannya lah? Kita ada dua keadaan dan kalau kita biarkan khutbah itu dibacakan oleh mana-mana khatib, awak bacalah apa yang awak rasa sesuai. Ada positifnya tapi ada juga negatifnya. Ramai yang ambil kesempatan politik, kempen barang kerana kita ada dominasi golongan agama ini. Tapi kalau kita satukan, maksudnya sekarang di Malaysia satukan, maksudnya setiap negeri termasuk pejabat saya, kita akan tulis khutbah supaya dibaca.
Sekarang ia bergantung kepada orang yang diamanahkan menulis khutbah, itulah yang bertanggungjawab untuk mempunyai nilai-nilai kepekaan terhadap apa yang ada di dalam masyarakat. Sebab tu jika dia khutbahnya sekadar nak please kan pihak-pihak hari angkatan tentera kita baca, hari dadah kita baca, tapi kita tidak membawa satu konten yang membangunkan orang Islam, maka ia masalah. Soalnya Tan Sri, kalau nak berubah, ia bukan soal bahasa sahaja. Soal keberanian untuk berubah. Keberanian itulah yang menggagalkan kita untuk melakukan perubahan. Kita gagal kerana kita tidak berani. Kita tidak berani. Saya ke Tan Sri ke siapa ke, apabila tak mau mengambil risiko, kita tahu yang salah. Kalau saya Tan Sri cakap hal ni, ramai akan duduk semeja makan akan beritahu tadi memang. Tapi kalau Tan Sri suruh dia bercakap, dia mungkin kata Tan Sri lah bercakap. Ya, ini masalah kita. Okey, kalau begitu keadaannya, kan dalam situasi dakwah yang luar biasa di negara ini, sampai orang kata bahawa kita ni dah terlebih sangatlah pada soal keagamaan ni kan, sampai kadang-kadang we got carried away lah. Niat tu bagus, kita tak persoalkan. Tetapi hasil yang kita dapat tu, jadi kadang-kadang menyebabkan bahawa orang menganggaplah bahawa kita ni terlalu religious lah. Sampai pada peringkat kita tumpu kepada soal-soal hidup, akhirat dan sebagainya. Kita lupa kepada tugas kita sebagai umat Islam untuk memajukan diri dan sebagainya. To be very religious is good. Bagus. Tetapi apakah yang kita nak definekan religion itu? Umat dahulu memang berfikir tentang, sebab tu bila mereka ada bawa pasukan nak membebaskan negara yang dizalimi, kami datang dengan pasukan yang mencintai mati lebih daripada mencintai hidup. Akhirnya mereka menghidupkan manusia. Tapi akhir kita sekarang ni, benarkah kita membawa kepada manusia mengingati akhirat? Ataupun betul-betul berkhidmat untuk akhirat, untuk memikirkan kedudukan kita di akhirat? Ataupun sebenarnya kita menggunakan nama akhirat untuk mendapat habuan kepada di dunia ini. Nabi kata tanda-tanda kiamat itu wal tumisad dunya bi amalil akhirah. Dicarinya dunia itu dengan amalan akhirat. Itu tanda kiamat. Maka kita lihat ramai orang bercakap tentang akhirat, tetapi hakikatnya ia bukan akhirat, hakikatnya poketnya, kedudukannya, hakikatnya membentuk grupnya, membentuk kumpulannya. Maka religion yang dia maksudkan itu, ataupun keagamaan yang dia maksudkan itu, keagamaan dalam style yang dia mahu. Ahli politik pun bercakap agama. Kan? Ahli politik pun kita lihat, saya sebab tu selalu saya buat contoh beberapa kali Tan Sri. Dalam agama, ambil harta orang, satu dosa yang besar. Nabi SAW tengok satu orang syahid di medan. Sahabat kata dalam hadis Bukhari, syahid wa huwa fil jannah. Syahid dia dalam syurga. Nabi kata barra'aituhu fin nar. Bahkan aku melihatnya di dalam neraka. Liburdatil khuld. Syahid. Nabi kata bahkan aku melihat neraka. Sebab apa? Disebabkan sehelai selendang yang dia ambil tanpa melalui pembahagian yang betul. Sehelai selendang. Sehelai selendang. Pembahagian yang betul tak dilakukan, dia ambil pembahagian kerajaan itu dengan cara sehelai itu kau jawab dalam neraka. Itu sehelai selendang. Padahal dia mati syahid. Bukan berbilion ringgit. Bukan berbilion ringgit. Ini selalu saya ulang. Tan Sri, di Malaysia ni, kalau satu orang melakukan khalwat umpamanya, saya tidak menyatakan betul. Dia salah. Tapi itu dosa antara dia dengan Tuhan. Dia boleh, ya Allah ampunkan aku. Dia bertaubat. Tapi kalau hal itu berlaku, dia masuk ke kampung dia, satu kampung mak bapak dia semua akan malu, khalwat dengan orang. Dia balik, dia pun tak balik kampung. Tapi perasuah tadi dia ambil 10 juta sampai beratus juta pun, dia balik kampung masih lagi orang cium tangan dia. Kerana mereka tidak merasakan itu dosa yang jauh berpuluh kali ganda lebih besar daripada dosa khalwat tadi. Di sisi agama. Tidakkah itu ada pandangan yang mengatakan asalkan Melayu dan Islam, rasuah pun tak apa, Melayu dan Islam jadi salah guna kuasa pun tak apa. Cuma saya Tan Sri, saya juga tak bergemar dengan slogan itu. Mereka kata mana lebih baik jika sekiranya Melayu Islam yang rasuah dengan yang bukan Islam yang tak rasuah. Saya itu juga satu perbandingan yang memerangkap kita. Saya kata mana lebih baik Melayu Islam yang rasuah dengan Melayu Islam yang tak rasuah. Kenapa mesti dibandingkan yang bukan Islam yang tak rasuah? Pembandingan itu saya tak gemar. Kita seolah-olah kata kalau Melayu Islam ni mesti rasuah. Kita ada Melayu Islam yang tak rasuah.
Cuma kita gagal. Kenapa jadi kita gagal? Dan kerana kita seorang wakil rakyat di kampung ataupun di mana, kita nak apa? Wakil rakyat datang kampung melawat kita, jamu kita, makan, salam kita, bagi duit kalau kenduri, kalau anak. Maka itu wakil rakyat kebanggaan kita kerana dia mesra rakyat. Sedangkan itu bukan tugasan dia. Kalau dia buat begitu, habis duit gaji dia. Dia tak boleh hidup. Dia mesti mencari sumber pendapatan yang lain. Kalau kita ada brilliant punya wakil rakyat, balik bercakap, ada idea bercakap di Dewan, bercakap di DUN dia, tapi dia tak dapat pergi kenduri, bagi RM500 semua, dia tidak popular. Dia tak popular. Kita yang mahu demikian, Tan Sri. Demikianlah kita dapat pemimpin-pemimpin yang corrupted, yang rasuah dalam negara kita. Datuk, ini realiti yang harus kita terima hari inilah. Kadang-kadang macam Datuk sebutlah, kadang-kadang wira dia jadi wira pulanya di dalam masyarakat. Orang yang datang perasuah dan sebagainya. Tapi okey, tak apa, itu satu perbincangan yang lain. Kita boleh lanjutkan kemudian hari lah. Ada perbincangan yang khusus tentang itu. Saya nak tanyakan tentang soal, banyak orang mengatakan tentang compatibility di antara Islam dengan orang Melayu ni itu. Kalau kita perhatikan, tak semua orang Arab Muslim. Tak semua orang Jawa di Pulau Jawa tu Muslim. Tetapi di Malaysia ni, tak mustahil kalau orang Melayu tu tak Muslim. Sekurang-kurangnya segi agama je lah. Artinya ada compatibility di antara Islam dengan Melayu tu. Tetapi akhir-akhir ini orang nampaknya mengenepikan kemelayuannya untuk menunjukkan keislamannya. Apa komen tu? Ya. Yang tu kita kena akui. Ya. Kita ada penjajahan 1511 daripada Portugal masuk. Kita ada Belanda, kita juga ada British. Kita ada Jepun. Tapi orang Melayu tidak bertukar agamanya. Kita ada sekolah-sekolah convent, kita ada sin tu sin ini sekolah. Dulu generasi lepas sebelum kita perhimpunan baca Bible, tapi ya. tidak mengubah mereka. Betul. Kerana saya rasa elemen kehidupan pegangan orang Melayu itu kuat pada asalnya. Walaupun mungkin pengamalan agama tu mungkin kurang, tetapi akidahnya tidak berubah. Ada pergi ke UK ke apa, kadang-kadang lebih daripada British lagi, tapi dia tidak mengubah agamanya. Dia balik tetap akhirnya sebelum akhir hayatnya kembali dia sebagai seorang Islam. Tetapi apa yang berlaku apabila kita lihat kita mula dimomokkan dengan ketakutan. Ini saya sebut kenapa? Kalau baca Bible dalam bahasa Melayu, nanti kita akan masuk Kristian. Saya bukan suruh terjemah Bible dalam bahasa Melayu, tetapi kenapa ketakutan sampai demikian? Dulu saya pernah sebut hal ini. Hari ini masih ketakutan yang sama. Sepatutnya kita British masuk ke tempat kita tak jadi Kristian. Quran yang kita baca patut menguatkan kita pada Islam. Mengapa hanya dengan sedikit minum air holy water dah jadi? Momokkan ini datang daripada golongan-golongan yang tidak matang agamanya. Dan ini telah menafikan kekukuhan orang Melayu itu dalam beragama. Sebab itu nilai-nilai agama menghormati, sebab itu perbezaan kaum itu, agama bukan menyatakan kau buang baju Melayu kau, pakai jubah Arab. Allah kata li ta'arufu, supaya kamu kenal mengenali antara satu bangsa dengan satu bangsa yang lain. So Islam apabila datang di tempat Arab dengan jubahnya, dia pergi ke India dengan kurtanya, dia tidak mengubah kurta orang India dan dia tidak mengubah baju Cheongsam orang Cina, dia tidak mengubah baju Melayu orang Melayu, tetapi sepatutnya itu demikian. Dia tidak pernah menyatakan diselaraskan bangsa mereka. Dan majoriti manusia yang beragama Islam di dunia ini pun juga bukan Arab. Afrika lebih banyak, Pakistan, India, benua India, Pakistan lebih banyak. Kita lebih banyak pada Arab. Tapi kita hal-hal tertentu Arab betul. Al-Quran dibaca dalam bahasa Arab. Nak memahami teks dalam bahasa Arab itu normal. Tapi dengan memakai jubah dan selendang tidak menjadikan kita lebih Islam daripada memakai baju Melayu. Yang menjadikan kita lebih Islam ialah akidah kita. Tidak boleh pakai Tan Sri, boleh pakai kot, boleh pakai, kita boleh pakai tie, baju Melayu. Saya boleh pakai baju Melayu, tak ada. Tetapi jangan diukur soal-soal itu. Dan sekarang ni kalau Tan Sri lihat, saya bukan, itulah yang menjadi pelambangannya. Kuat agama mula dengan saya bukan salah sebut 2-3 perkataan Arab. Sebut perkataan Arab di selendangnya. Kalau Nabi itu sentiasa pakai selendang di bau dengan baju demikian, bagaimana dia nak berperang? Bagaimana dia pun nak meneruskan urusan? Nabi ini bukan dok berjalan macam ustaz
kita berjalan, anak murid 3-4 orang ikut di belakang saja. Dia melakukan semua hal di pasar, dia apa, sahabat pergi ke kebun. Kita memberikan gambaran yang salah tentang pakaian. Nabi pakai baju Rum, jubah Rumiyah lah tadi. Jubah Rum adalah bangsa Kristian. Tapi di hadiah padanya dia pakai. Keluasan itu ada. Tapi apabila kita jadikan soal form ini, dijadikan soal asas kita, macam mana artis itu telah berubah? Kerana dia telah mengenakan tudung tertentu. Saya bukan soal itu. Sepatutnya perubahan konsep hidup, falsafah kehidupan, cara hidup dia, prinsip dan cara fikir, worldview itu berubah. Maka dia berubah menjadi Muslim yang baik. Dan kalau kita masih lagi dalam kerangka ini, kita tidak Islam kita tidak membawa ke mana-mana. Dan kemudian satu lagi perkara yang kita nampak selalunya, untuk menjadi lebih Islamik, kita perlu kelihatan Islamik. Maksudnya mungkin kod saya ni tak cukup Islamik, ataupun mungkin baju Melayu Datuk tak cukup Islamik, macam Datuk sebutkan tadi, attire lah. Tetapi lebih daripada itu, kadang-kadang tumpuan kita hanya pada perkara yang kecil. Kita tak pernah peduli profesionalisme orang, tapi kita komen pasal pakaian ataupun attire dia, dan pada waktu yang sama kita tumpu kepada diskusi banyak habis kepada soal misalnya arak yang kita tak minum, kepada manusia seperti Nur Sajat dan sebagainya. Apa komen Datuk dalam perkara ni? Ya, ini menarik kan. Kita saya contoh. Kita selalu komplain makan halal tak halal kan. Oh, ada makanan ni tak halal orang. Tapi kita tidak pernah memikir menguatkan produk kita. Apabila kita ambil produk orang, begitulah jadinya kita. Kita juga ada, saya bukanlah isu timah ni, arak timah. Adakah kalau dia bernama Elizabeth maka arak itu okey? kan bukan isu itu. Tapi pada saya, kalau isu yang lebih asas ialah betapa ramai anak orang Islam yang bekerja di industri membabitkan arak. Islam bukan, Allah bukan saja melaknat peminum arak, melaknat juga hamilah orang yang bawa arak. Kan, wa mahmulata ilaihi, orang yang diminta untuk bawa arak, saqiyah, orang yang menuang arak. Semua itu terbabit dalam arak. Tapi kita bincang arak timah, kita lupa bahawa banyak di kedai-kedai anak-anak kita kena jadi kaunter yang kena jual arak. Sebab apa? Sebab itulah pasar raya tidak dikuasai oleh orang kita. Kalau kita menguasai pasar raya yang besar, tentu kita boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak kita. Dan ini hal yang saya rasa kita balik pada tadi, kita menumpukan hal-hal yang bukan menyelesaikan masalah tapi sedap untuk didebatkan. Dan perdebatan tu berlanjutan. Perdebatan tu berlanjutan dan tak ada siapa yang menang dan kalah. Akhirnya habis. Dulu kita dah Cadbury punya perdebatan. Begitu memalukan sampai ada kata kena minum air apa semua. Benaklah segala orang yang telah termakan. Dan akhirnya tak ada pun berakhir yang demikian. Baik, Datuk. Apa agaknya nasihat Datuk lah kepada pimpinan negara dalam konteks Islam yang bagaimana yang kita nak bawakan untuk yang sesuai untuk kita lah. Mengambil kira masyarakat kita pelbagai kaum, kita perlu ada toleransi di antara satu dengan lain, dan malah ini diminta oleh Islam pun. Saya soal toleransi, Tan Sri, saya rasa kita tak begitu besar. Dalam dunia hari ini ke arah extreme right atau extreme left. Tapi Islam di pertengahan. Kalau kita lihat hatta di Amerika, toleransi tak. Negara-negara yang kononnya menjuarai demokrasi, mereka pun gagal untuk menunaikan apa yang dikatakan toleransi. Tapi negara-negara orang Islam kebanyakannya toleransinya masih tinggi, Tan Sri. Cumanya nasihat saya kalau kepada pemimpin negara dan juga agama. Macam saya sebut tadi, Tan Sri, orang agama, orang politik mencari orang agama bukan semua, ramai yang mencari orang agama kerana pengaruh agama menguatkan politik. Orang agama mencari orang politik kerana kuasa orang politik dapat mempertahankan kedudukannya di dalam posisi-posisi agama. Kerjasama ini bila berlaku, jadi saling memerlukan di atas kepentingan agama tidak akan kuat. Tapi jika orang politik mencari orang agama yang bertujuan untuk membangunkan agama, membangunkan umatnya dan mendengar nasihat yang benar, orang agama mencari orang politik bukan kerana nak menguatkan kedudukannya,
tapi bagi bertujuan melakukan islah, pembaharuan, membetulkan keadaan, maka kita akan kuat. Dan itu tergantung sangat kepada niat dan tujuan kita. Antara dua puak ini menghampiri antara satu sama lain. Terima kasih, Datuk. Ya. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, demikian tadi perbualan saya dengan yang sangat kita muliakan, Datuk, yang telah bersama-sama kita selama 1 jam ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Datuk yang dapat meluangkan masa bersama-sama, dan saya fikir banyak sekali perkara yang kita bangkitkan, dan saya fikir ini adalah satu penjelasan yang saya ditunggu-tunggulah, ya, terutamanya dalam situasi sekarang ni, Tok, ya. Dunia lebih lagi dalam masyarakat kita memerlukan orang untuk memberikan guidance lah, ya, untuk memberikan pedoman tentang perkara yang selalu banyak dibincangkan, tapi kadang-kadang perkara itu batil, perkara kecil yang kadang-kadang tak relevan tetapi menjadi isu besar. Dan saya bagi pihak Sinar mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Mazhar. Datuk Dr. Mazhar kerana dapat bersama-sama saya pada petang ini, dan saya harap bahawa pertemuan ini besar manfaatnya kepada semua para penonton, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang.